Kalau sebelum ni kita dah sama-sama menyelusuri sejarah Osman Ghazi, pengasas Turki Utsmani. So kita nak pergi ke makam sebelahnya, iaitu makam anaknya Orhan Ghazi Turbesi yang juga terletak di Bursa, Turki. Jadi apa yang berlaku selepas kematian ayahnya, Orhan pun menyambunglah perjuangan tersebut dan pada 1326 dia berjaya membuka bumi Bursa dan membuat futuhat di sana dan menegakkan Islam. So kalau nak tahu cerita detail tentang pembukaan kota Bursa, kita boleh pergi ke satu kawasan nama dia Panorama Bursa 1326. Panorama Bursa ni dia luar dia bentuk bulat, warna hitam. Dia dibuat oleh Halil İnalcık. So dia ni adalah sejarawan taiko lah dalam bidang sejarah Turki Utsmani. So kalau kita pergi dekat Panorama Bursa 1326, bila kita masuk tu kena bayar tiket, of course. Bila masuk kita akan ada tempat ruangan di sebelah kiri tu boleh tengok video. Dia buat video summary tentang pembukaan kota Bursa. Bahagian tingkat bawah tu akan ada timeline daripada Ertuğrul kemudian sampailah ke zaman Murad II. Baru kita naik ke atas di bahagian panorama. Kita akan macam terpana lah sebab dia ada muzik, dia ada macam lukisan pada dom tu seolah-olah kita berada ketika detik-detik Orhan membuka bumi Bursa yang barakah itu. Jadi bila kita masuk-masuk je, kita akan dapat nampak dua lukisan utama. So lukisan yang pertama adalah lukisan di mana orang-orang Turki Utsmani daripada tribe orang Islam di sana berkubu untuk mengepung kota Konstantinopel. Kemudian ada satu kawasan lagi, kita akan dapat nampak ada satu kemah besar. Kemah tu adanya Orhan dan juga orang-orang kanannya, pemimpin-pemimpin lah. Dan di satu panorama yang lain juga kita akan dapat nampak kota Bursa yang berada di atas pergunungan, menampakkan macam di dalam kota tu orang Kristian, orang bukan Islam, dan di luar kota adalah orang Islam. Di atas pergunungan itulah makam Osman dan Orhan akhirnya berada, disebabkan oleh kekuatan ketenteraan Islam daripada zaman Ertuğrul, Osman, Orhan, dan dia telah diketahui oleh musuh-musuh Islam. Peak pada zaman Orhan Ghazi, mereka macam dah takut, jadi mereka sendiri datang dan menyerahkan kuasa dan memberikan kunci. Dan itulah kita nampak bagaimana Bursa berjaya dibuka tanpa pertumpahan darah. So selepas Orhan membuka kota Bursa, dia beri option kepada orang-orang di dalam kota untuk terus tinggal di sana dan hidup harmoni bersama orang Islam, tapi kita akan tegakkan syariat Islam, ataupun anda juga boleh buat pilihan untuk keluar dan berhijrah ke mana yang anda suka. Jadi pada waktu itu ramai orang-orang Kristian ataupun orang bukan Islam pada zaman itu di dalam kota itu memilih untuk pindah ke Konstantinopel, ibu kota Kristian pada waktu itu. Jadi so kalau kita tengok beza kan, kalau macam pembukaan ataupun conquest oleh orang-orang bukan Islam, contohnya di Spanyol kan, kita panggil sebagai Reconquista kan. Apa yang berlaku bila dia dapat tawan balik Spain, dia mula bunuh kan, dan buat pembunuhan masif lah kan, dan macam-macam lagi pembantaian kepada umat Islam. Tapi orang Islam bila dia berkuasa, dia tak buat sedemikian. Osman meninggal sebelum Bursa dibuka. Jadi makam Osman yang awal berada di kota Suud, di hadapan makam ayah kepada Osman iaitu Ertuğrul Ghazi. So kalau kita pergi ke makam Ertuğrul di kota Suud, kita akan nampak bekas makam Osman. Lepas Orhan berjaya buka untuk merealisasikan wasiat ayah dia, maka diambil jenazah tu dan ditanam semula di kota Bursa. Kalau kita fikirkan macam kenapa dia nak buka kota Bursa tu, dia bukannya nak Bursa tu sahaja. Sebenarnya mereka sebenarnya sedang membuka pintu masuk menuju kepada pintu yang lebih besar untuk menjadi orang yang dijanjikan oleh Rasulullah, merealisasikan hadis la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Pasti akan terbukanya kota Konstantinopel, yang membukanya adalah sebaik-baik raja yang memiliki sebaik-baik tentera.